ما أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Boleh tutup kipas ni tak? Dia bunyi kuat sangat. Okey, alhamdulillah. Yang belah ni pun boleh satu ni ya. Satu tak apa. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama pada malam ni insya-Allah. Saya rasa pernah mai dah sekali ikut masjid ni. Itu yalah. Masjid cantik ni boleh ingat. Pernah mai singgah semayang pun biasa. Kat belakang tu lah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dan dapat sampai lagi ke masjid yang penuh dengan barakah ni. Saya ucap terima kasih kepada pihak masjid, pihak pengurusi masjid, seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Neraka ni tuan-tuan tempat dahsyat. Jangan fikir nak masuk neraka walaupun sekejap. Kita takkan mampu untuk duduk dalam neraka walau satu saat. Alaihim narun mu'sadah. Allah tutup neraka tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, supaya panas api neraka tu tak boleh nak keluar. Salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang dimasukkan dan dilemparkan dalam neraka ni, waktu dilemparkan dalam neraka tu dah lekang daging-dagingnya, panas ini membakar kulit-kulit dia sampai ke daging-daging dia, dan dia menangis dengan tangisan yang keluar daripada tenggorokan. Nangis. Dia menangis sampai ke tahap hilang tangisannya. Terlalu lama menangis ni sampai dia tak mampu lagi menangis. Tuan-tuan, kedahsyatan neraka ni lebih dahsyat daripada padang mahsyar. Waktu duduk padang mahsyar tu, dalam riwayat cerita dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, kita dah menangis dah waktu duduk di padang mahsyar tu. Berdiri duduk di padang mahsyar tu dah 60-70 tahun. Dalam riwayat sebut kamu akan menangis sehingga habis air mata kamu, digantikan dengan air mata darah. Tak pernah kita tengok orang menangis sampai keluar air mata darah. Tak pernah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dekat lagu-lagu adalah berangan banyak dengan lagu tu kan. Menangis sampai keluar air mata darah, tapi tak pernah tengok. Tapi nanti di padang mahsyar, Nabi cerita orang akan menangis sampai habis air mata dia, ganti dengan air mata darah.
Itu tempat belum dahsyat seperti mana-mana neraka. Neraka jauh lebih dahsyat. Neraka ni tuan-tuan, panasnya api neraka ni, kata Nabi SAW, api yang ada pada dunia ni, yang kamu duk guna ni, kata Nabi, 1/70 daripada api neraka. 1/70 dengan maksud api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada api yang ada kat dunia ni, yang kita tak mampu tahan dah. Try tengok, balik buka stove masak tu, tak jari tengok seminit cukup lah. Tuan-tuan, tak mampu melepuh-lepuh dah jari ni. Kena api. Salih ala Sayyidina Muhammad. Bukan kena api tu, kena minyak yang dibakar oleh api tu pun dah melecup dah kita ni. Kena besi yang apa ni, besi periuk tu kena pun melepuh dah. Bayangkan kalau kita direct kena api tu, dan tak ada mati dah waktu duduk dalam neraka. Allah cerita dibakar tubuh dia sampai hati, lalu digantikan balik dengan kulit-kulit yang baru. Kulit tu jadi baru lagi. Bukan, Allah tak sebut kulit baru, Allah sebut kulit yang lain. Pasal apa? Wallahu a'lam. Kulit baru mungkin kalau kita luka ke, kita apa, kena terbakar ke, ganti kulit yang baru, mungkin kulit yang baru tu sensitif dia tak sama macam kulit asal dah. Kulit yang lain Allah gantikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kena kulit, supaya dia sentiasa berterusan merasa pedihnya bakaran api neraka. Duduk dalam neraka, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dipacakkan dia di palang-palang besi. Ahli neraka dipasakkan dia tu di palang-palang besi. Orang yang kena duduk dalam neraka ni, kalau dia diangkat dan diletakkan di api yang paling panas dalam dunia, dia boleh istirahat. Sebab sejuknya api yang ada dekat dunia ni nak banding dengan api neraka. Tuan-tuan, Allah bakar neraka 1000 tahun sehingga apinya menjadi keputih-putihan, kemerah-merahan. Dibakar lagi 1000 tahun sehingga api itu jadi putih. Dibakar lagi 1000 tahun sehingga apinya menjadi hitam. Duduk dalam neraka, gelap suasana dia. Api dalam neraka tidak menerangkan, tak mencerahkan. Kalau api kat dunia kita ambil suluh boleh nampak. Api dalam neraka tak terang sebab warnanya hitam. Orang yang duduk dalam neraka tak mampu nak tengok tangan dia dekat. Dahsyatnya neraka. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam neraka ni tuan-tuan, dalam neraka ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 70 tahun perjalanan. Satu hari Nabi SAW duduk dengan para sahabat, tiba-tiba dengar bunyi tum, dentuman. Semua para sahabat terkejut. Nabi SAW tanya, kamu tahu tak apa bunyi itu? Para sahabat kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul saja yang tahu. Nabi cerita, itu adalah batu, bunyi batu yang sampai ke dasar neraka, yang dilemparkan dahulu 70 tahun sebelum tu daripada jurang api neraka tu. Lempar 70 tahun baru sampai ke dasar. Orang yang duduk dalam neraka berusaha untuk keluar daripada neraka, tapi jurang-jurang dia sangat dalam. Dalam kitab seorang ulama, kalau tak salah saya, Abu Bakar Ad-Dunya, dia cerita, Allahumma salli alaihi wasallam, ada ulama cerita duduk di kalangan ahli neraka ni, duduk di celah rantai-rantai besi neraka. Rantai-rantai besi neraka ni bergeseran di antara satu sama yang lain. Geser, bergeser, bergeser, bergeser. Dan ahli-ahli neraka duduk di celah-celah geseran tali besi daripada neraka tu. Sehingga bertunggang langgang dia orang dekat dalam tu. Jatuh, bangun, terguling. Luka-luka tubuhnya terkena daripada besi-besi neraka ni. Lalu keluarlah tuan-tuan darah-darah
dan terlalu lama menyebabkan keluar darah, keluar nanah daripada tubuh. Busuk sebusuk-busuk. Lalu darah-darah dan nanah itu mengalir sampai ke satu tempat takungan. Dan darah dan nanah yang bertakung itulah yang akan jadi minuman kepada ahli neraka. Ulama yang cerita tu dia pengsan bila dengar cerita tu. Tuan-tuan, makanan dan minuman ahli neraka, Allah cerita dalam surah Al-Waqi'ah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. La'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin. Maksudnya Salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka makan makanan yang disediakan kepada neraka ni daripada buah zakum. Salli ala Sayyidina Muhammad. Buah zakum ini tuan-tuan, buah yang tuan-tuan tak pernah tengok. Ada orang dia pergi ambil gambar mananya buah, tak tahulah. Muka buah-buah tu macam muka syaitan. Dia kata inilah buah zakum daripada neraka. Benda neraka syurga tak pernah tengok tuan-tuan. Tak pernah tengok. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, buahnya berduri tajam, pahit sepahit-pahit. Kalau makan tak mengenyangkan, Nabi SAW. Makan buah zakum ni bukan kenyang, tapi dia merosakkan kerongkong-kerongkong dan perut. Tajam tu, pecah kerongkong ni, pecah perut-perut ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, famali'una minhal butun. Allah cerita. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan makan benda sakit, kita tak makan dah. Nah, minum panas tak minum dah, tak tepilah bagi sejuk lu baru minum. Makan pedas sangat tak makan dah kita ni. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi Allah cerita buah zakum yang dia makan itu sampai pecah kerongkongnya, sampai pecah-pecah perut dia ni. Tahu Nabi kata apa? Allah cerita apa dalam Quran? Famali'una minhal butun. Dia memenuhi perut-perutnya dengan buah-buah tersebut. Dahlah makan sakit, tapi dia sumbat lagi. Dia sumbat sampai penuh perut dia. Pasal apa? Tak ada makanan lain. Kamu nak makan? Minum, makan, sumbat. Famali'una minhal butun. Fasharibuna alaihi minal hamim. Dahagalah nak minum. Dahaga duduk tengah panas, duduk dalam api nak minum. Fasharibuna alaihi minal hamim. Minum dia daripada hamim. Fasharibuna syurbal him. Minum dia seperti unta yang dahaga. Hamimnya apa dia? Air yang menggelegak. Allah cerita dalam surah Al-Kahfi, wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuh liyashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Apabila mereka minta pertolongan disebabkan terlalu dahaga, minta tolong nak minum dahaga, maka dia diberi minum daripada air yang seumpama tembaga yang cair. Menggelegak tembaga yang cair. Dan tengok kelang-kelang besi tu yang merah tu, lalu dituang masuk dalam mulut dia, membakar wajah-wajah dia. Dia minum tu bukan sekadar ni bahang tu dah bakar muka dia ni. Tapi Allah cerita apa dalam surah Waqi'ah ni? Salli ala Sayyidina Muhammad. Fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him. Minum macam unta yang dahaga. Unta dahaga macam mana? Dia minum tak berhenti-berhenti. Minum lagi.
Pasal apa tuan-tuan? Makanan macam tu punya teruk, punya sakit, makan tak kenyang, bukan kenyang, sakit. Minum bukan hilang dahaga, tambah teruk sakit. Pasal apa yang teruk-teruk pergi minum, makan sampai penuh perut, minum sampai macam unta dahaga. Pasal apa? Allah sambung ayat di hujung apa ni? Salli ala sayyidina Muhammad. Fasyaribuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin. Itu saja makanan yang akan disediakan kepada ahli-ahli neraka. Itu saja hidangannya. Ni kita dengar tu baru sikit aja daripada kisah ahli neraka. Tuan-tuan, mau tak duduk dalam neraka ni? Janganlah duk fikir nak duduk sekejap dalam neraka ni. Sikit pun tak mau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah cerita belum masuk neraka lagi. Waktu diseret neraka mai dekat depan kita. Kita duduk depan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dekat padang mahsyar. Punya besar neraka dak tarik mai depan kita tu. Neraka ada 70,000 tali yang duk ikat dia. Setiap tali dipegang oleh 70,000 malaikat. Seret, seret. Mai depan kita, nampak saja depan kita tu neraka tu. Waktu tu Allah cerita, wa tara kulla ummatin jathiyah. Kamu melihat manusia semua jatuh melutut. Takut. Tak mampu nak berdiri, tunduk. Allah cerita, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya kamu tengok orang berdosa tu, depa tunduk kepala depa depan Tuhan, tunduk, tak berani angkat. Wahai Tuhan kami dah nampak dah neraka yang duk julang-julang depan kami. Kami nampak dah dosa-dosa yang kami buat ni. Kami dengar dah ni bunyi api neraka yang sangat menggerunkan. 300 tahun perjalanan. Daripada 300 tahun perjalanan ni boleh dengar dah bunyi ngauman neraka tu. 300 tahun perjalanan kita boleh nampak dah mata neraka memerhatikan kita. Tengok. 300 tahun perjalanan. Kita tak berani angkat kepala, tuan, tunduk, tak berani, takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang, tuan-tuan, dia masuk neraka tanpa hisap. Masuk neraka tanpa hisap. Salli ala sayyidina Muhammad. Dia keluar leher daripada neraka. Leher ni dia cari siapa-siapa yang akan masuk neraka tanpa hisap. Dia ambil macam burung patuk makanan. Nabi cerita. Tarik lempar. Tarik dia lempar masuk dalam neraka. Dia tarik lempar masuk neraka. Saya tak boleh bayang ketakutan dia waktu tu. Kita punya takut lah, tak tahulah. Takut lagi. Kita lah. Ya. Allahumma salli ala sayyidina. Allah cerita. Salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut apa? Ada satu ayat dalam surah Yasin. Tuan-tuan, ketakutan dia. Ketakutan berada dia. Sebab tu bukan cerita masuk neraka, tengok neraka pun kita tak mahu. Tengok neraka pun tak mahu. Sebab tu malam ni nak bagi beberapa tips supaya Allah mengharamkan kita ni daripada masuk neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tuan-tuan betul-betul tak mau masuk neraka, tolong buat berapa amalan ni. Boleh? Amalan pertama, Nabi SAW sebut, man hafadha, siapa yang menjaga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 4 rakaat, 4 rakaat qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, 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 4
wa arba'a ba'daha haramallahu ta'ala 'alan nar atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang jaga ni maksud dia sungguh-sungguh istiqamah buat. Hari ni buat, esok buat, lusa buat. Jaga. Salli ala sayyidina. 4 rakaat sebelum daripada zuhur dan 4 rakaat selepas daripada dia, maka Allah akan mengharamkan jasadnya daripada api neraka. Ya tak? Percaya tak cakap Nabi SAW ni? Percaya tak ni? Tuan-tuan ni tanya pun tak mau angguk ni, macam faham ke tak ni saya cakap ni? Percaya tak? Percaya tak cerita neraka tu? Takut dengan neraka ni? Kalau percaya, kalau takut, kalau tak mau masuk neraka, buat. Mula esok nak buat. Buat. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Kalau Allah takdir kita termimpi nampak neraka tu, kita takkan ada alasan langsung nak tinggal 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Start esok buat. Tapi nak cerita susah tuan nak buat ni. Angguk bukan mail lah malam ni. Boleh Ustaz, insyaAllah Ustaz. Esok tak. Saya tengok, saya perasan selalu kalau kita yang jenis jaga sembahyang sunat ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau sembahyang ba'diyah mudah sikit jaga nak beranding dengan qabliyah. Qabliyah ni susah sikit. Ba'diyah tu insya-Allah kita mudah jaga. Pasal apa? Alasan selalu, ustaz, orang iqamah dah ustaz tak sempat nak buat. Toto iqamah tu, toto qomat dah ustaz tak sempat kami nak solat. Memanglah tak sempat kalau orang azan baru nak pergi tandas. Waktu orang azan baru nak pergi toilet, tak sempat lah. Cuba waktu orang azan kita duduk masjid dah. Betul tak ni? Ada seorang pakcik tuan dekat Bukit Antarabangsa. 2 dah pakcik ni. Pakai tongkat. Umur dia dah 70. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, umur dia dah hampir 90 tahun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, 80 tahun. Lebih kurang tu. Lebih kurang 80 tahun. Kecil lah. Ingat orang tua makin tua makin kecil kot. Kecil lah. Dia punya tempat semayang dia di masjid tu, belakang imam belah kanan. Itu tempat dia. Imam duduk sini, dia akan duduk belakang imam sebelah kanan sikit. Itulah posisi dia setiap kali waktu semayang. Lepas tu hari tu dia bercerita kat saya, Ustaz, pakcik ni kan, pakcik ni dia ni dah 20 tahun. Dah 20 tahun tak pernah miss. Setiap waktu 5 waktu 20 minit sebelum azan dia duduk tepi tu lah. Nak cerita lah. Dah 20 tahun konsisten istiqamah setiap waktu semayang. 20 minit sebelum azan dia duduk tu lah. Tuan-tuan, dia kata kat saya, Ustaz, betul tak Ustaz? Saya dengar Ustaz cerita kalau kita semayang 4 rakaat sebelum daripada zuhur, 4 rakaat selepas pada zuhur, Nabi kata Allah haram api neraka. Betul ke Ustaz? Saya kata betul, Nabi SAW begitu. Ustaz, pasal itu saya mayawai sebab saya nak semayang 4 rakaat sebelum zuhur tu. 20 tahun istiqamah kan. Saya tanya lebih kurang lagu tu lah. Tips dia macam mana? Dia anggap waktu tu masuk dekat dia 20 minit sebelum. Kalau waktu masuk pukul 1 lah zuhur kata, bagi dia 12.40 tu dah masuk waktu dah untuk dia. Dia kena pergi masjid dah waktu tu. Kita tunggu dengan azan. Allahu Akbar. Kira masuk tu baru nak pergi. Tak, dia 20 minit sebelum tu bagi dia dah masuk waktu dah.
Dia dah dah. Tuan-tuan yang pencen, apa alasan tuan-tuan tak boleh buat macam tu? Kita yang dah tak ada apa nak buat dah, yang tak kerja dah, yang pencen dah, apa alasan kita yang kita tak boleh buat macam tu agak-agak? Betul tuan-tuan? Tuan-tuan nak buat apa? Bila sampai satu had umur, makcik muslimat, jom. Faham tak? Sian tengok celah-celah. Tak boleh ke buka tu tirai tu sikit bagi nampak saya ke apa? Sian duk nampak julus-julus celah-celah tiang tu. Nah, salih ala Sayyidina Muhammad. Faham tak? Tuan-tuan, salih ala Sayyidina Muhammad. Nah, agaknya apa alasan kita ni? Tuan-tuan, salih ala Sayyidina Muhammad. Yang sibuk apa tak tahu? Sibuk apa tak? Dulu waktu ada ramai rupanya lah, baru nampak dia sembunyi belakang pokok tu buat apa? Nah, salih ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allah salih ala Sayyidina Muhammad. Sampai satu had umur kita ni, tidak fikir sangat dah. Tak dah. Cukup dah. 40 tahun, 50 tahun dah duk fikir kerja tu, nak beli tanah ni, nak buat tu, nak buat projek tu, nak buat ni, nak buat bisnes tu, nak sebab meniaga tu, nak cukup dah. Bagi sampai satu had umur, stop, relax, aku nak buat ibadat. Tuan-tuan tahu tak, muslimat, bila Allah panjangkan usia, dia satu kemuliaan. Dua benda ulama sebut. Bila Allah panjangkan usia kita, cuba angkat tangan siapa yang umur 60 tahun ke atas ni. Cuba angkat tangan tengok. 2 orang, 3 orang je, alhamdulillah. Yang lain semua muda-muda lagi. 4 orang, 5 orang tambah. Dan tengok ramai. Dan Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, bila Allah panjangkan usia, abang, pakcik, salli ala Sayyidina Muhammad, makcik kat belakang sana, satu kemuliaan. Allah bagi dekat kita 2 kelebihan. Yang pertama, ekstra waktu untuk tambah amal. Yang kedua, ekstra waktu untuk bertaubat atas dosa. Dan Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah panjangkan usia sebab apa? Tambah amal. Bukan kejar dunia. Dunia nak piah. Fikir nak pergi sana lah. Allah bagi usia lebih, nak buat amal, bagi banyak. Nak bagi cukup-cukup amal ni, nak tambah cukup-cukup. Sebab dulu dah buang banyak lah. Nombor 2, ampun dosa. Usaha bagi Allah padam dosa-dosa kita. Dah lah cukup-cukup dah. Sampai umur 60, tak payah duk bincang-bincang bak bola lagi dah, tak payah dah. Tak payah lah. Mai umur 60 ke atas, tak payah duk bincang lah nak cari apa lagi tu. Susun. Pagi ni nak buat amal apa? Tengah hari ni nak buat amal apa? Malam ni nak buat amal apa? Tuan-tuan, bila sampai satu had umur, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya sembang dengan kawan saya ni. Ustaz, masuk 50 lebih atau ni Ustaz? Ustaz juga lah dia tu, masyhur. Saya tapi steady nampak. Steady Ustaz, tapi malam-malam payah lena Ustaz ni. Susah nak lena, mudah jaga. Betul tak? Pasal apa? Dulu waktu muda-muda, banyak komplain. Ustaz kata, bacalah surah Al-Mulk sebelum tidur nak. Bukan tak mau baca lah Ustaz, siang kerja, penat, letih, balik-balik tak kepala, room lena. Tak kepala, room lena. Dulu komplain. Orang muslimat sopalah, anak-anak kecil Ustaz. Letih bela anak kecil ni. Tak kepala lena, tak kepala lena. Tak ada lah nak zikir-zikir kah, nak istighfar kah, nak baca surah Al-Mulk kah, tak sempat lah Ustaz. Ujung-ujung usia Allah bagi susah lena. Baca surah Al-Mulk. Bacalah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, tak boleh lena dia bangun main game. Ya Allah, sungguh saya tengok dekat dalam. Tuan-tuan,
pakcik game ke apa, dia nama dia lagu tu lebih kurang. Tua dah tuan-tuan, tapi kaki main game. Famous pula tu. Allah Rabbi, kesian kadang-kadang. Nanti Rasulullah SAW. Lepas tu terjaga, mudah jaga. Apa sebab mudah jaga? Suruh qiyamul lail. Dulu macam-macam, Allah penat lah Ustaz, jaga-jaga subuh, jaga-jaga subuh. Kadang subuh pun terlajak. Pasal apa? Letih, kerja, penat. Ni kerja tak ada. Pukul 4 Allah kejut dah. Pukul 5 Allah kejut dah. 3.30 kadang Allah kejut dah. Cerah mata. Bangun solat 2 rakaat tahajud. Tuan-tuan, ingat untung. Lepas tu, manfaatkan umur yang ada tu dengan berkat. Umur yang baik, Nabi SAW sebut. Orang yang baik, insan yang baik, manusia yang baik, ialah panjang umurnya dan banyak amal dia. Panjang umur, banyak amal. Buat. Ingat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Boleh. Start bila ni? Jangan malam ni tak ada zuhur esok. Semangat lebih malam ni nak buat esok. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duduk masjid lah. Sampailah. Tengok esok zuhur, kau apa esok? Kau apa esok zuhur? 1.16. 1.16 Kuala Terengganu. Maksudnya 1.10 tu wuduk dah. Wuduk kat rumah. 1.10 wuduk kat rumah dah. Habis wuduk naik motor mai. Sampai sini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia i'tikaf. Tuan-tuan, habis azan, usalli sunnat adh-dhuhri. Kan? Salli ala Sayyidina Muhammad rak'ataini lillahi ta'ala. 2 rakaat Allah. Habis 2 rakaat bangkit pula 2 rakaat. Boleh tak nak buat 4 rakaat straight, boleh tak? Boleh. Tapi tak afdal pada kata Imam Syafi'i. Afdal buat 2-2 bagi dapat banyak semayang. Boleh tak? 1 amalan. Ni set ni, nak bagi jadi ni, azam nak bagi dekat ni. Azam. Yang kedua, dalam satu riwayat yang lain, amalan dia untuk mengharamkan jasad seorang itu daripada api neraka ialah 4 rakaat sebelum daripada asar. Dalam sebuah riwayat sebut tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, man salla, siapa yang semayang qabla asri 4 rakaat, Allahumma salli sebelum daripada asar 4 rakaat, maka haramallahu ta'ala ala nar, maka Allah akan mengharamkan jasadnya daripada api neraka. Allahumma salli dan buat. Yang ni pun sama juga, mai awai masjid. Sebelum asar buat 4 rakaat. Yang ketiga, amalan yang ketiga, salli ala Sayyidina Muhammad, amalan yang akan menjauhkan kita daripada api neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apabila kamu sudah berada di atas pembaringan, dah baring nak tidur dah, salli ala Sayyidina Muhammad. Fa'aqra, bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Baca qul ya ayyuhal kafirun sampai habis. Maka fa innahu bara'atum minasyirk, kata Nabi SAW. Maka amalan tersebut akan menjadi pendinding di antara kamu dan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik ni, amalan boleh jadi 2 perkara. Syirik ni boleh menyebabkan seorang itu kekal dalam neraka, dan syirik juga boleh menyebabkan pahala-pahala amal seorang itu habis terpadam. Orang yang syirik jali ataupun syirik akbar, syirik yang terang-terang, masuk dalam neraka, tak keluar-keluar lagi dah. Orang yang terlibat dengan syirik khafi atau syirik asghar, maka seluruh pahala amalnya akan dipadamkan oleh Allah. Dua-dua syirik tak mau.
Akhir zaman Nabi kata apa? Iman boleh keluar pada hati seorang ni macam anak panah keluar daripada busur panah. Cup keluar. Dia pun tak tahu kata dia dah tak ada iman dah. Tuan-tuan tengok macam-macam orang duk buat lah ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. My time raya orang lain, dia pun sibuk nak pergi beraya macam orang lain. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang bukan Islam pakai macam ni, dia pun nak pakai macam tu juga. Orang Islam buat, orang bukan Islam buat lagu ni, dia pun kalut nak buat macam tu juga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi cara supaya kita ni langsung Allah stop, Allah block, Allah tak bagi, Allah jauhkan kita daripada benda-benda yang menyebabkan syirik pada kita, sama ada kita sedar ataupun tidak. Maka tuan-tuan, sebelum tidur, waktu duduk atas baring tu, waktu dah baring atas katil tu, baca Qul ya al-kafirun sampai habis. Ini amalan Nabi SAW, Nabi buat pada setiap malam, kata Aisyah radhiyallahu anha. Qul ya al-kafirun la amnu ta'budun sampai habis. Boleh. Dan yang berikutnya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan beramal dengan amalan ni. Nabi SAW sebut tentang 4 ciri orang yang tidak tersentuh oleh api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad, an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ala salli ala sayyidina Muhammad, ala ukhbirukum biman taharramu ilaihi nar. Kata Nabi SAW, mahu tak aku tunjukkan beritahukan kepada kamu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, siapakah orang yang dia ni akan diharamkan jasadnya, diharamkan dia daripada api neraka. Haram tu neraka tak boleh masuk. Siapa ni? Qalu bala ya Rasulullah. Kami pun berkata, bahkan ya Rasulullah, kami nak tahu siapa orang tu. Maka Nabi SAW kata, ala kulli hayyin layyin, hayyinin layyinin qaribin sahlin. Hayyin layyin qarib sahl. 4 jenis orang. Hayyin, ha, ya, nun. Hayyin. Layyin, lam, ya, nun. Layyin. Qaribin, qaf, ra, ya, ba. Qarib. Kemudian sahl, sim, ha, lam. Sahl. 4 jenis orang. Tuan-tuan, saya nak kita jadi 4 jenis orang ni. Tak boleh jadi semua, jadi salah seorang. Tapi nak kena kenal dulu, siapakah disebut sebagai hayyin, siapakah layyin, siapakah qarib, siapakah Allahumma salli sahal. Mari kita tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, hayyin. Siapakah hayyin ni tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hayyin ni tenang dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Dia ada keteduhan zahir dan batin. Tenang, orang tenang aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tenang ni lagu mana tuan-tuan? Antara ciri-ciri dia, dia ni tak mudah memaki orang. Yang ramai-ramai ni, ada tak jenis orang suka maki orang? Dia tu terkenal maki orang cukup sedap mulut dia. Oh tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Lagi dia tidak mudah melaknat orang. Dan jiwanya teduh. Teduh ni kita tengok dia tenang. Kita tengok dia, kita pun tumpang tenang. Ada tuan-tuan jumpa dengan orang, tuan-tuan tengok dia, para sahabat Nabi SAW dulu, kalau gelisah, pergi cari tengok wajah Nabi, mereka akan jadi tenang. Sebab Nabi pada diri dia ada sifat ni, hayyin. Tenang jiwa. Cakap tak gelojoh. Tuan-tuan, maki orang jauh sekali. Belajarlah tuan-tuan, belajar sikit.
Kita ni ada satu benda tuan-tuan, nama media sosial. Inilah yang menzahirkan watak kita sebenarnya, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina. Kadang-kadang orang bukan geng kita maki hamun kita. Nah, maksudnya maki. Tulis bahasa bukan-bukan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Jangan. Orang mengaji saya minta tolong, jangan buat macam tu. Jangan maki orang. Jangan duduk hina orang. Jangan duduk maki orang. Allahumma salli ala sayyidina. Jangan duduk laknat orang. Bolehlah. Tuan-tuan nak tulis apa kat Facebook, tuan-tuan nak tulis apa dekat komen, tuan-tuan nak tulis apa dekat WhatsApp, ingat dua benda ni. Jangan maki orang, jangan laknat orang. Tuan-tuan nak tulis apa dalam Facebook, tuan-tuan tulis bahasa yang orang baca, orang tu boleh ambil manfaat. Tulis. Tuan-tuan maki orang, tuan-tuan tak dapat apa-apa. Nabi kata, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai. Sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atas setiap perkara. Ihsan ni apa? Nak mudah faham ihsan ni, tuan-tuan letak diri tuan-tuan di tempat dia. Tolonglah belajar sikit. Tuan-tuan nak kata ke orang, tuan-tuan fikir, kalau aku duduk tempat dia, aku rasa suka tak kalau orang maki-maki macam ni? Kalau rasa tak, jangan. Salli ala sayyidina. Dah. Nak post apa, tengok apa manfaat kita dapat dari post tu. 2-3 hari ni sedih tuan. Ada benda kadang-kadang kita tak setuju juga. Hidup semayang rapat-rapat, semayang anggang-anggang. Kadang-kadang kita pun sedih juga, teringin nak semayang rapat-rapat macam tu. Tapi nak buat macam mana? Salli ala sayyidina Muhammad. Yang paling penting sekarang ni tuan-tuan, ada kluster macam-macam, tapi tak ada lagi kluster masjid. Alhamdulillah. Tak nampak kah hikmah dekat situ? Kan? Kluster ni lah. Dia ni pergi sana, pergi sini, pergi situ, pergi sini. Tapi sekarang tak ada lagi kluster masjid. Alhamdulillah. Mungkin tu di antara hikmah dia. Tapi tuan-tuan, disebabkan yang ni saja, berapa ramai orang maki alim ulama lah ni. Guna perkataan-perkataan yang tak sepatutnya, kita tak sanggup untuk dengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama. Yang kedua, nama dia Layyin. Layyin ni apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orangnya lemah lembut dan santun. Bukan lemah lembut macam tu. Mana? Lembut. Amboi hayyin, ahli syurga ni. Abang kena abang. Aduh jam. Tadi nampak dia melenggang kat tepi jalan tu. Aduh, salli ala tuan-tuan. Tuan-tuan, bukan lemah lembut macam tu. Salli ala sayyidina Muhammad. Lemah lembut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama ada dalam tutur kata ataupun sikap. Kalau nak kenal dia ni, dia bukan jenis orang kasar. Bukan jenis orang kasar. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan di antara ciri dia tuan-tuan, ialah dia sentiasa menginginkan kebaikan kepada orang lain. Hayyin. Ni sifat yang Allah bagi tuan. Ada orang yang dia macam tu. Dia subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lembut perkataannya. Lembut bahasa. Orang Terengganu ni orang lembut-lembut kot. Orang utara ni dia cakap je kasar tuan-tuan. Huruf dia banyak huruf Q. Mana? Air jadi ayak. Ular jadi ulak. Apa yang huruf R dekat belakang tu jadi huruf Q. Tuan-tuan nak faham macam itulah. Walaupun bunyinya kasar, tapi dalam hati ada taman tuan-tuan. Kita ni satu benda tuan-tuan. Yang ni muhasabah diri kita. Kalau ada orang buat tak elok, tuan-tuan kena nasihat. Itu tanggungjawab tuan-tuan. Ada orang yang tak tutup aurat? Ada? Tuan-tuan buat apa nak bagi dia tutup aurat?
Ada tak orang tak semayang? Ada. Apa kita buat nak bagi dia semayang? Sallallahu alaihi wasallam. Baru ni ada seorang duk viral dekat Facebook, WhatsApp, duk dalam Facebook, WhatsApp. Dia pi kahwin ke India. Dia kahwin ke India, dia pi buat macam upacara orang India. Tuan-tuan cuba tengok komen-komen yang duk ada kat bawah tu. Tuan-tuan, orang share, orang hantar, Allah. Perkataan murtad ini entah berapa puluh kali keluar, tuan-tuan. Murtad, keluar Islam. Solat Jumaat, tuan. Allahumma salli ala. Tuan-tuan anda ingat. Solat ala Muhammad. Apa solat ala ulama sebut? Ulama sebut kita tak boleh menuduh seseorang itu murtad sehinggalah dia diputuskan murtad oleh mahkamah. Walaupun kadang dia melakukan benda yang kita nampak macam perbuatan itu boleh menyebabkan murtad, tapi tak boleh tuduh orang murtad. Allahumma salli ala Muhammad. Faham tak? Nabi kata apa? Seorang yang menuduh seorang yang lain kafir sedangkan dia tidak kafir, maka kafir itu akan kembali pada dia. Bukan senang tuan-tuan nak tuduh. So ulama kata apa? Kalau kamu melihat banyak perkara dia lakukan yang bercanggah dengan agamanya, cari satu benda yang menunjukkan yang dia masih ada agama. Faham tak ni? Dia buat macam-macam. Oh, ini bukan macam orang Islam, ni bukan macam Islam. Tapi ada dia buat macam orang Islam. Ada. Anggaplah dia masih orang Islam. Bukan senang tuan-tuan nak tuduh orang kata keluar dari Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Jaga elok. Salli ala Muhammad. Cepat sangat kadang-kadang kita ni jatuh hukum. Maka orang yang sahal ini, tuan-tuan bila tengok ada orang yang melakukan kemaksiatan, macam mana nak ajak dia balik dekat dengan agama, bukan menjauhkan dia lagi pada agama. Ada orang tu tenggelam maksiat, macam mana nak buat bagi dia mai balik ke agama, bukan tu hang ni apa ni, hang ni kafir, hang pi jauh pada sini. Tak semayang, tak suruh main masjid, hampir. Oh, tak semayang. Oh, waktu nak kenduri baru nak main masjid baru nak panggil orang makan kenduri, baru nampak muka kat masjid. Kita kata kat dia. Tuan-tuan pernah dengar ada orang kata apa? Orang Melayu ni nak panggil ramai-ramai buat main masjid, bagi makan dia. Bagi makan dia main masjid. Sallallahu alaihi Muhammad. Buat poster satu, jamuan makan, ceramah disediakan. Terbalik pula. Lepas tu ya, ceramah agama, jamuan disediakan. Selalunya tu. Tapi bagi terbalik, jamuan makan, ceramah disediakan. Orang main makan. Lepas tu siap perli-perli. Ni main nak makan ni, main nak makan ni, main nak makan ni. Tuan-tuan, bukan kata macam tu, tapi buatlah apa sahaja jalan untuk orang main ke masjid. Kalau orang suka makan, bagi makan. Orang suka ini, buat yang tu. Orang suka main takraw ke apa ke, main badminton, hang buat gelanggang badminton dekat tu. Hang main tu supaya hang ni main masjid. Dia pemain tuan. Sallallahu alaihi wasallam kata apa? Ada orang tu main semata. Ni main mana ni? Tu tengok tu selipar siapa ni hilang pula tu, selipar siapa nak hilang. Aduh. Kau tu start motor balik macam tu ya tuan-tuan. Itu dia orang main badminton, dia main takraw kat belakang masjid. Masjid tu punya nak tarik anak-anak muda main masjid, dia buat gelanggang takraw kat dalam kawasan masjid. Budak-budak main lah, main waktu asar sampai waktu maghrib. Bila main waktu maghrib tuan-tuan, pakat-pakat masuk, macam-macam special ada masuk tu. Ada yang masuk main kat belakang, dia main-main tuan-tuan, seorang ni dapat rakaat tu. Dia main-main tu, imam tengah rokok, dia pun rokok sekali, dia dapat rakaat tu. Maksud sempurnalah 3 rakaat dia. Ada kawan dia main-main tak sempat, tunggulah dia tunggu itu. Lepas tu dia bangkit, waktu imam bangkit rakaat yang last tu, dia pun Allahumma salli ikut sekali.
Orang yang dapat rakaat tadi ni 3 rakaat sempurnalah. Orang yang main lambat tu dia kena tambah 1 rakaat lagi. Tapi elok tu imam bagi salam, dia pun bagi salam sekali. Nak cerita tak erti tu. Kawan dia pun kata dekat dia, hang semayang tak cukup lagi. 3 rakaat, hang baru semayang 2 rakaat. Dia kata apa kat kawan tu? Hang marah kat aku. Aku semayang juga 2 rakaat. Hang tengok mereka kat luar tu langsung tak semayang. Nak cerita. Itu tuan salih alaihi Muhammad. Orang yang lain ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lembut bahasa dia supaya orang dekat dengan agama. Satu hari Nabi SAW semayang. Salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang lelaki-lelaki. Dia ni, nama dia Muawiyah bin Abdurrahman. Dia masuk duduk semayang dengan Nabi SAW dalam satu saf. Dengan saf dengan sahabat-sahabat, Nabi SAW jadi imam. Tengah-tengah dia semayang, dia dengar ada orang bersin. Hacu bersin. Dia duduk mengaji dengan Nabi. Antara hak orang Muslim dengan Muslim yang lain ialah mendoakan ketika bersin. Tapi dia tak tahu kata tak boleh buat dalam semayang. Bab tu dia tak main mengaji hari tu. Geng-geng lain, geng-geng main mengaji. Tahu kata, oh dia ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh ni macam ni. Dia pun, ya rahmatullah. Dia kata kat kawan tu. Geng-geng lain ni, yang duduk dalam sah tu, tak puas hati. Geram, duduk tunggu habis semayang. Habis semayang semua berkat tengok dah. Dia tak tahu kata dia buat salah. Dia pun marah. Apa tengok? Sampai jadi kecoh-kecoh. Nabi SAW kata, Sat. Nabi panggil dia, Sat. Dia pun pergi kat Nabi. Nabi SAW pun cerita kat dia dengan bahasa-bahasa yang lembut. Dia kata tak ada orang yang menasihatiku yang sebelum dan selepas Nabi SAW yang lebih lembut macam mana Nabi menasihatiku. Dia tidak mengherdikku, tidak menengkingku, tapi menggunakan bahasa yang sangat lembut. Tahu tak pasal apa Nabi SAW boleh tegur dia dengan penuh kelembutan? Tahu pasal apa? Pasal Nabi anggap dia tak tahu. Kita kalau tengok orang buat tak betul, tahu kita nanti kata apa? Takkan yang tu pun tak tahu kot. Faham tak ni? Sallallahu alaihi wasallam. Dan tengok Nabi SAW bila seorang tu masuk kencing dalam masjid. Ada seorang Arab Badui tu masuk suruh kencing dalam masjid. Tuan-tuan boleh bayangkan kita duduk ni, tengah duduk kuliah ni. Tuan-tuan ada seorang lagi masuk relax, masuk pergi kat tiang tu, suruh kencing kat situ. Tuan-tuan agak macam manakah keadaan orang tu selepas 5 minit dia kencing? Pakai selamatlah tuan-tuan. Ada kawan kita pergi ambil video pula ni. Inilah tengok keadaan orang sekarang yang sudah tidak hormat kepada Islam. Itulah kita. Mana pakai selamatlah kawan tu tuan-tuan. Para sahabat pun macam tu lah, macam kita lah duduk tunggu. Dia ni pasal apa? Dia ni pasal apa? Semua dah pekat nak bangun. Nabi kata apa dia? Bagi dia habis kencing dulu. Kau tu relax kencing, relax. Tapi geng-geng kat tepi ni semua macam tunggu. Lepas tu mau duk tengok Nabi lah. Tunggu. Nabi nak bagi arahan apa? Nabi berkata, selamat. Dia mau duk tunggu Nabi lah. Tunggu aja. Habis kau tu kencing. Dia duk tengok lah orang semua duk macam duk bengang kat dia. Habis orang tu kencing. Dia buat apa? Nabi suruh, tolong pergi ambil air sekejap, pergi curahkan. Oi, para sahabat kata, ini sudah melampau. Dia yang kencing paling tidak surah sendirilah ni, kami pula kena surah ni. Oh, tak puas hati dah. Dan pun sahabat pun curah. Saya ingatlah sambil pergi curah tu pun sambil mata macam ni ke? Gitulah kak. Dah sudah selamat. Habis pun selesai pun, Nabi panggil dia, Maizat, tahu tak, masjid ni tempat orang semayang, tempat orang buat ibadat. Dalam masjid tak boleh kencing lah, tak boleh buang air. Oh ya kau, baru dia tahu. Tahu pasal apa Nabi SAW boleh tegur dia dengan penuh kelembutan? Sebab apa? Sebab Nabi anggap dia tak tahu. Ini sifat hayyin. Sentiasa mengharapkan kebaikan kepada orang lain. Lemah lembut perkataan, tak ada maki hamun, tak ada nak jerit-jerit, tak ada nak sebut benda-benda yang tak elok. Lemah lembut dengan perkataan dia. Dan satu je matlamat dia, nak ajak orang semua dekat dengan Islam. Sampai orang Arab Badui tu apa? Angkat tangan. Ya Allah, engkau rahmatilah aku, engkau rahmatilah Muhammad. Ya Allah, engkau jangan rahmati orang lain semua. Oh, dia barang kawan dia.
Orang dia kata apa? Nabi kata apa kat dia? Nabi kata engkau telah menyempitkan satu yang luas. Sempitlah, luas tu rahmat Allah kan, Nabi beri sempit. Tapi dia tak puas hatilah. Sifat kita ada pada orang-orang yang lain tu. Bila ada orang buat salah dalam ibadat, kita buat apa? Daripada kita pergi nasihat dia, kita viralkan video dia. Hari tu tuan-tuan boleh bayang tak seorang makcik tu, dia naik motor. Salih ala Muhammad. 5 minit lagi boleh lah, 5 minit lagi lah. Tengok macam tak ada hayi dah ni. Tuan-tuan, ada seorang kakak tu, dia naik motor, dia nak pergi kerja. Pakai seluar kerja, dia nurse. Dia pakai seluar kerja dia tu terbalik. Dia pakai seluar terbalik. Sampai kat traffic light. Salih alaihi wasallam, ada siapa mamat mana tak ada kerja, dia pergi ambil gambar dia. Lepas tu share. Saya pun heran, share pasal apa tu? Sampai dekat grup saya pun dapat juga. Saya kata lah, ni pasal apa yang pergi hantar ni? Pasal apa yang hantar ni? Kesian dia ustaz lah. Kesian bukan hantar, kesian pilih beritahu kat dia. Kakak seluar kakak terbalik. Tuan-tuan, sampai kakak tu post esoknya dekat dalam Facebook dia. Dia kata apa? Gambar saya pakai seluar terbalik telah tersebar. Ini aib saya. Saya malu dan saya nak tuntut semua tu ke akhirat. Mampus. Jangan main-main tuan-tuan. Cuba bayangkan kalau kita bukan saja dia nak pakai seluar terbalik tuan. Yang saya heran tu kawan yang pergi ambil gambar tu tak nak kerja ke? Dan kawan tu satu hayang tuan-tuan pergi share tu. Kita kalau kita pakai seluar, tuan-tuan bayangkan satu hari pergi kerja tak tutup zip. Pakai seluar zip tak tutup. Ni? Masuk-masuk kerja mungkin lu tengok. Lepas tu ada seorang kawan kita kata apa? Apa? Kedai kopi tak tutup. Kedai kopi tak tutup dia kata. Apa? Tu Allah. Harap-harap janganlah orang tengok. Dia kata apa? Harap-harap janganlah orang tengok. Orang tengok apa? Kawan depan tadi dah video dah. Buat IG story pun cukup. Tuan-tuan, aib orang jangan duk buat. Jangan duk ajak, jangan duk hantar, jangan duk sebar. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya dunia hingga akhirat. Tuan-tuan, maksudnya dua. Yang kedua nama dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, layin. Yang ketiga nama dia apa? Qarib. Apa maksud qarib? Dekat. Mudah didekati. Akrab. Salli ala sayyidina Muhammad. Mudah, ramah diajak berbicara. Salli ala sayyidina Muhammad. Menyenangkan bagi orang yang diajak bicara. Murah dengan senyuman ketika bertemu. Ni tuan-tuan, karakter. Dia bukan berlakon-berlakon. Ada orang berlakon-berlakon. Undilah saya. Mai pilihan raya. Wallah subhanallah. Semayang maghrib 3 kali malam tu. Salli ala sayyidina Muhammad. Sampai masjid. Salli ala sayyidina Muhammad. Nak semayang maghrib. Salli ala sayyidina Muhammad. Habis semayang maghrib orang kata, Tu Haji, tak YB lagi, baru jadi calon. Tu Haji, pergi tak masjid sebelah tu ada kuliah malam ni? Mongkok sana, orang ramai lagi. Betul ke? Jom, pergi sana. Orang sana tengah mayang maghrib, dia mayang kali lagi. Sebab tu, habis kuliah apa semua, Tu Haji, ada orang meninggal ke Tu Haji? Pergi lagi. Oh, kenapa? Pi. Sampai-sampai dia orang baru nak mayang maghrib. Saya pun tak semayang lagi. Mayang maghrib lagi sekali. Punyalah tuan-tuan. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, hilang royuk. Tuan-tuan, Allah maksud macam mana? Ada orang, sifat dia memang qarib. Dia rapat dengan orang, mudah dengan orang. Rajin, baik. Tuan-tuan, ada tak siapa-siapa di kalangan kita ni? Yang kalau apa masalah, orang cari dia. Kalau ada masalah, teringat dia, telefon, mesti dia boleh main. Assalamualaikum, ada mana ni? Ada kat rumah tadi. Ni motor saya habis minyak, habis lah ni. Tu aja tunggu sat lagi saya sampai. Dia main. Ada orang macam tu. Kalau kat kampung kita mesti ada seorang yang Allah hantar seorang dia macam tu. Dia inilah orang dia. Qarib dia bagi. Dia suka pemudah urusan orang lain. Tuan-tuan,
Ni karakter yang Allah bagi. Kita boleh latih untuk jadi macam tu. Tuan-tuan, Ustaz Syumat. Kenduri kendara, memang dia duduk depan. Mesyuarat agung, dia paling sibuk masjid. Gotong royong masjid, dialah jadi orang paling kelabut sekali. Salih alaihi wasallam. Tuan-tuan, orang ni kalau dia meninggal, umat rugi. Ulama sebut ada 5 orang yang dengan kematian dia umat rugi. Nombor 1, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, guru Quran. Nombor 2, alim ulama. Nombor 3, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penunggang kuda yang laju. Orang ni jenis pergi ke depan. Apa-apa pun ke depan. Mesyuarat ke depan, gotong royong ke depan, kenduri kendara ke depan. Orang ni kalau dia hilang, orang rugi. Nombor 4, orang kaya yang pemurah. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, yang 4 je. 5 ni silap. Tuan-tuan, ada tak di kampung kita orang macam tu? Ada, tuan-tuan. Biasanya dekat kampung Allah akan hantar seorang macam tu. Dia satu karakter yang Allah bagi, qarib dia panggil, mudah didekati. Kalau tuan-tuan ada Allah bagi kita ciri ni, untung tuan-tuan. Jangan sampai kita ni, kalau kita orang paling last orang cari. Nama kita kalau ada masalah, nama kita langsung tak teringat di kepala orang yang boleh minta tolong. Jangan sampai macam tu. Biar orang sentiasa ingat kita. Tuan-tuan, ada seorang pakcik di Perak, dia meninggal malam bulan Ramadan. Meninggalnya di masjid. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas dia meninggal, barulah orang cerita, rupanya pakcik ni, dia ni bukan siap masjid, tapi suka khidmat di masjid. Oh, dia pergi cuci tu, dia pergi buat ni, dia pergi buat tu, dia masak kat masjid, dia buat, tapi dia bukan siap masjid pun. Yang paling best, bendahari tak pernah berjumpa dengan bil air, bil elektrik. Sebab apa? Sebab dapat saja bil elektrik, bil air, dia ambil balik rumah dia, pencen dia guna untuk bayar tu. Allah matikan dengan mati yang penuh dengan kemuliaan. Ramai orang sembahyang jenazah dia. Qarib. Yang keempat, tuan-tuan, yang Nabi SAW sebut, nama dia Sahal, yakni orang yang tidak mempersulitkan sesuatu. Sahlun ni maksud mudah. Jadi orang yang dia mudah, selalu ada penyelesaian terhadap segala masalah. Dia mudah dia ni. Dia tak suka make things complicated, bahasa orang kampung saya. Ya nah, dia tak suka bagi besar-besar. Benda kecil bagi kecil-kecil lah. Benda besar bagi jadi kecil. Salih ala sayyidina Muhammad. Dia tak suka bagi jadi serabut, tak suka bagi jadi benda yang tak ada apa nak bagi jadi ada. Dia tak mau macam tu. Pemudah. Tuan-tuan, inilah 4 karakter orang yang dia akan diharamkan daripada dijilat daripada api neraka. Mudah-mudahan kalau tak dapat semua, kita boleh dapat salah satu pun cukup dah untuk kita, mudah-mudahan, insya-Allah. Tuan-tuan, cukup sekadar tu. Ada berapa banyak dah kita kongsi pada malam ni. Ingat 4 rakaat sebelum dan selepas daripada zuhur, kemudian 4 rakaat sebelum daripada asar, kemudian baca ayat kursi sebelum tidur, dan 4 karakter orang yang akan dijauhkan dia daripada api neraka. Mudah-mudahan kita mampu untuk menjadi orang-orang tersebut dan beramal dengan amalan-amalan tersebut, insya-Allah. Tuan-tuan, cukup sekadar tu. Saya ucap terima kasih kepada pihak masjid dan mudah-mudahan menjadi manfaat sebaiknya untuk kita. Saya sedang bangunkan Ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka. Saya dah ada cawangan satu di saya ada ibu pejabat kompleks saya di Bandar Baru Kedah, ada satu di Perlis, dan ini saya nak buka satu di Melaka. Tanah pun dah beli dah, tengah bangunkan dengan kos keseluruhan pembangunan, pengurusan dan pembelian tanah berjumlah 1.6 juta. Saya nak siapkan masjid dan blok asrama 1.6 juta. Setakat hari ni, dalam sebulan pertama kita buat launching ni, bulan 12 hari tu dah dapat 600 ribu, alhamdulillah. Ada lagi 1 juta lagi nak cari. Tuan-tuan, jadi insya-Allah kalau tuan-tuan tak keberatan, dekat luar sana kejap lagi kita buat jualan wakaf. Satu lot wakaf RM50. Tuan-tuan niat wakaf siap, buku wakaf pun ada. Tuan-tuan bagi RM50, tuan-tuan niat wakaf untuk pembelian tanah, pembangunan dan pengurusan
Ma'had Darul Faizin Cawangan Melaka. Allah lah yang akan menggantikan yang sebaiknya kepada tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat pada semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.